Kenapa Chinese di Indonesia iaitu lebih patriotis berbanding Chinese di Malaysia? Kenapa guys? Itu yang kita mahu tahu. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak menyaksikan satu lagi video daripada channel iaitu Drama Politikus. Anda boleh pergi ke channel Drama Politikus. Kini subscribernya adalah 32 iaitu 0.6 32,000,6 guys. Jangan lupa klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada iaitu Drama Politikus. So, tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya kenapa Chinese Indonesia lebih patriotis berbanding Chinese Malaysia. Kenapa guys? Itu yang menjadi tanda tanya saya dan menjadi tanda tanya kita. So, bagaimana ceritanya? Tanpa basa-basi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Bicara soal perayaan keagamaan dan kaum, Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak persamaan. Ya, banyak persamaan. Antaranya perayaan Tahun Baru Cina ataupun perayaan Imlek. Namun yang membezakan antara Cina di Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa rasmi atau dalam bahasa Malaysia dipanggil bahasa kebangsaan. Betul. Ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orang Malaysia mengenai rahsia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduk pelbagai kaum. Okey, sebentar guys. Kalau kita pernah pergi ke Indonesia, seperti saya pun memang sering jugalah ke Indonesia ya. Memang kita tahu Chinese di Indonesia mereka akan berbahasa Indonesia. Jarang kita dengar Chinese di Indonesia akan bercakap bahasa Cina mereka ataupun bahasa budaya mereka lah ataupun bangsa mereka. Mereka akan bercakap dengan walaupun ibu bapa mereka, anak mereka, adik-beradik mereka sendiri, mereka akan bercakap bahasa Indonesia. Tetapi lain kalau di Malaysia guys. Kalau mereka sama ibu bapa mereka, keluarga mereka, mereka akan bercakap bahasa Cina juga. Itu yang membuat kita tak faham lah. Sepatutnya seperti yang Indonesia ni, itu yang kita harus contohi. Dan satu lagi yang saya respect kepada Indonesia, di Indonesia tiada sekolah vernacular. Itu yang saya tahulah. Okey, kita sambung semula. Tak jarang yang menjadikan Indonesia, khususnya kaum Tionghoa di sana, sebagai contoh keturunan Cina atau Tionghoa yang cintakan negara dan tidak bersikap rasis. Betul. Nama saya Johnny Matius, tapi saya biasa dipanggil Johnny Lim. Johnny Lim. Saya dari veteran marinir dari Kesatuan Taifib. Ini Kopassus ya guys. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumpah darah saya Indonesia. Wow, tumpah darah saya Indonesia walaupun dia keturunan Tionghoa, tetapi dia tumpah darahnya adalah orang Indonesia. Itu yang kita patut contohi guys. Duduk di Malaysia, patut kita mengaku kita orang Malaysia. Duduk di Indonesia, kita patut mengaku kita orang Indonesia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lebih kurang begitulah ya. Okey, kita sambung. Kalau mengikut statistik, di ASEAN, negara yang mempunyai warga negara berketurunan Cina terbesar adalah Indonesia dengan 7.6 juta. Ramai. Di tempat kedua adalah Thailand dengan 7.2 juta dan barulah Malaysia dengan 6.9 juta. Jadi, apakah rahsia orang Cina di Indonesia terlihat lebih fasih berbahasa Indonesia Benar? berbanding orang Cina di Malaysia? Inilah Drama Politikus. Tapi memang betul guys. Ini bukan cerita bohong guys. Kalau ada certain bukan semualah, ada certain ada seorang, dua, tiga orang, mereka tidak boleh berbahasa Malaysia sedangkan duduk di Malaysia. Chinese di Malaysia ni guys. Itu yang saya pun, kau dah duduk di Malaysia tapi kau tak boleh berbahasa Malaysia. Apa cer? Begitulah lebih kurangnya. Sambung lagi. Sebenarnya persoalan bahasa bukan sekadar percakapan.
Ia adalah inti kepada persoalan besar pembinaan peradaban atau ketamadunan sesebuah negara. Betul. Seorang Chinese di Indonesia bisa berbahasa Indonesia bukan sahaja menunjukkan kesatuan dengan warga negara kaum lain. Betul. Ia juga menimbulkan semangat patriotisme. Sudah pasti bukanlah kami bermaksud warga negara yang tidak cekap berbahasa rasmi atau bahasa kebangsaan itu tidak bersikap patriotik. Bukan. Tapi ia merangsang pembentukan jiwa negara bangsa yang lebih solid. Buktinya, sejak merdeka hingga kini, Malaysia masih lagi berbicara tentang pembentukan negara bangsa yang tidak selesai-selesai. Betul. Padahal sudah hampir lebih 70 tahun meh. 70 tahun meh. Memang betul guys, kalau kita masuk parlimen, kalau kita tengoklah di sekarang di Malaysia, masih lagi mensoalkan tentang perkauman. Itu yang kita peliklah di Malaysia ni. Sampai bila nak habis tentang perkauman di Malaysia ni? Itu yang kadang-kadang kalau kita cakap nanti kata resis banyak yang kita kecewalah dengan apa yang berlaku di sinilah. Tetapi apa yang berlaku ni kita harapkan moga-moga tiadalah sifat resis, tiadalah sifat sangat mementingkan perkauman. Kita dah satu negara, sebenarnya kita sudah menjadi keluarga Malaysia, seperti kata Datuk Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia. Begitulah, patutnya gitu ya guys. Sedangkan di Indonesia, persoalan ini sudah selesai. Well, bukan hanya di Indonesia. Majoriti negara besar sebetulnya sudah beres pembentukan negara bangsa. Lihat Jepun, Korea, Turki, termasuk negara Arab di Timur Tengah. Namun ini sangat berbeza dengan Malaysia. Kenapa ya? Ada yang beralasan ini gara-gara Malaysia terdiri dari pelbagai kaum yang mempunyai bahasa yang berbeza. Bukan itu saja, tanpa disedari, dua kaum terbesar di Malaysia setelah kaum Melayu berasal dari dua tamadun kuno dunia, iaitu China dan India. Jadi, dua peradaban baru yang bertembung dengan satu kaum asal iaitu Melayu yang juga mempunyai sejarah peradaban yang tidak kalah dengan tamadun China dan India. Namun stop, kejap. Ada stop pula. Kalau itulah alasan kita, bagaimana pula dengan Indonesia yang mempunyai 718 bahasa berbeza yang dituturkan oleh 1340 suku bangsa di tanah air? Banyak. 1340 suku kaum di Indonesia guys. Lagi banyak daripada Malaysia. Indonesia lagi banyak. Terima kasih Indonesia ada 1,300 lebih kaum. Boleh clear. Jangan risau. Mereka mempunyai 1,340 bangsa. Sedangkan kita hanya 3 kaum. Ya. Nah, disinilah terletaknya inti perbincangan. Adakah perbandingan antara 3 kaum di Malaysia versus 1,340 suku di Indonesia itu perbandingan yang fair? Sebabnya walaupun Malaysia hanya mempunyai 3 bahasa yang berbeza, di Malaysia tidak menjalankan proses asimilasi bahasa seperti yang terjadi di Indonesia. Sebaliknya, Malaysia masih mengamalkan integrasi. Jadi apa bezanya? Bezanya ada banyak, tapi kami memilih untuk fokus kepada satu sebab utama, iaitu pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak wujud dua aliran berbeza. Bukan hanya mereka bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu. Indonesia juga berpendidikan satu. Ya, satu. Betul. Di Indonesia kita tiada sekolah Tamil, SK Tamil tiada, SK Chonghua tak ada. Itu yang saya tahu. Saya pernah Malaysian. Tiada. Tapi di Malaysia ada guys. Malaysia ada SK, Sekolah Kebangsaan. Biasalah, Sekolah Kebangsaan orang Melayu lah. Seperti SK Sri Permaisuri, SK Semenggok, SMK Penison, macam itulah. Tapi di Malaysia ni ada Chonghua lagi, ada SK Tamil lagi. Kalau di Indonesia, kita tahu ada satu sekolah saja. Dia kau Chinese ke, kau India ke, kau Bugis ke, kau Melayu, Jawa, kau Dayak, satu bangsa sekolah, satu saja sekolah. Itu yang kita kata bagaimana Indonesia menerapkan untuk rakyatnya menjadi satu kelompok, bukan berbagai-bagai kelompok. Itu yang kita respect. Inilah yang disebut asimilasi tadi.
Sementara di Malaysia, wujud dua aliran pendidikan primer dari dulu sehingga kini. Yang pertama, sekolah kebangsaan, iaitu sistem yang memakai bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Dan yang kedua, sekolah vernakular yang memakai bahasa ibunda, iaitu Mandarin atau Tamil. Walaupun begitu, jangan salah faham. Sekolah vernakular tetap mengajar subjek bahasa Malaysia dalam sekolahnya. Hanya saja ia tidak menjadi bahasa percakapan atau pertuturan utama oleh anak-anak dan para guru. Di antara dua ini, wujud sebuah lanjutan dari pertembungan antara sekolah kebangsaan dan sekolah vernakular, iaitu sekolah jenis kebangsaan yang masuk dalam kategori sekolah kebangsaan. SJK. Ini menjadi alternatif kepada kaum-kaum tertentu dalam pendidikan. Sekolah Di jenis sini pun kita sudah nampak ya, perkauman tu sudah terbahagi ya. SJK, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. SJK, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. SK, Sekolah Kebangsaan untuk Melayu pula. Di situlah kita dah nampak ada perpecahan kaum kat situ, vernacular kat situ. Kenapa Malaysia tidak mahu membuat seperti Indonesia, sekolah satu saja? Sebenarnya lebih jimat. Jimat apa? Daripada segi ongkosnya, daripada segi pembayarannya. Kerajaan tidak perlu membazir duit untuk sekolah yang lain. Hanya fokus pada satu sekolah kebangsaan saja. Seperti Indonesia, satu saja. Maaf guys, kalau saya cakap macam ni, kalau ada di antara anda orang India ke Chinese, tetapi kita duduk di satu tanah air, dah namanya pun Malaysia. Satu sekolah patutnya ada. Tak perlu ada Chinese, tak perlu ada sekolah Tamil. Tetapi nak buat macam mana, sebab benda tu sudah daripada dulu lagi begitu. Nak tak nak pun kita terpaksa ikutlah untuk apa yang dimahukan oleh bangsa-bangsa yang ada di negara ataupun di Malaysia ni guys. Itulah, kita tak boleh buat apalah. So kita sambung. kebangsaan ini sama ada jenis kebangsaan Cina ataupun jenis kebangsaan Tamil. Sungguh pun begitu. Persoalannya adalah, adakah semua warga negara di Malaysia, terutama yang berbangsa Cina, fasih berbahasa Malaysia? Kajian dari Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM terhadap 414 pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina di Kuantan mendapati hanya 55.7% masih tidak fasih berbahasa Melayu. Bayangkan guys, ini adalah lebih banyak lagi peratusannya daripada yang boleh berbahasa Melayu. Bayangkan, 55% yang tidak boleh berbahasa Melayu sedangkan duduk di Malaysia. Itulah disebabkan, saya pun rasa sedih lah kan. Kita duduk di Malaysia, tak kira lah kita Tamil ke, kita Cina ke, tetapi seharusnya bahasa Melayu tu, bahasa Malaysia tu kita harus pandai kan. Maaflah kalau saya cakap begitu ya. Tetapi kita nak buat macam mana, kerana mereka sudah, itulah daripada ikutan, daripada perkauman mereka kan. Dan di situlah Malaysia sangat berbeza dengan Indonesia. Tetapi walau bagaimanapun, apabila sekolah menengah, yang Tamil tadi, yang Chinese tadi, yang Melayu tadi, mereka akan bercantum bersama sekolah satu menengah. Cuma bila sekolah rendah tu saja dibeza-bezakan. Tetapi seperti yang saya katakan tu tadi, agak seperti ada pembaziran jugalah daripada situ. Kerana kalau ada satu sekolah saja di Malaysia ni seperti sekolah yang di Indonesia kan bagus ya. Itu pendapat saya saja. Tetapi benda ni sudah lama kan, sudah lama di Malaysia ada begitu. Kita pun tidak boleh buat apa-apa guys. Cuma kita nak mencontohkannya dengan Indonesia saja. Tapi walau bagaimanapun, Malaysia tetap aman, tetap makmur dengan berbagai kaumnya. Tiada, orang kata, tiada perselisihan faham, tiada, orang kata, bermusuhan. Cuma sekolah tu saja yang membeza-bezakan sedikit. Tetapi walau bagaimanapun, Malaysia tetap juga yang terbaik pada diri saya. Dan begitu juga Indonesia pun tetap di hati saya juga. Okey, kita sambung guys. Walhal berdasarkan Perlembagaan 152, bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi. Manakala Akta 1963 dan 1967 mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini bermakna bahasa Malaysia bukan untuk bangsa Melayu sahaja, sebaliknya untuk sebuah negara bangsa Malaysia. Kalau di sekolah jenis kebangsaan
pun tahap kemahiran bertutur bahasa Malaysia kurang dari 50%. Apakah mungkin peratus ini meningkat ketika di universiti dan ketika di alam pekerjaan nanti? Ya, betul. Tidak heran isu pendidikan dan sekolah sering menjadi modal politik di Malaysia. Sama ada pihak yang menentang seperti sebahagian parti-parti berasaskan Melayu atau ada pihak yang menyokongnya seperti parti-parti kaum Cina di Malaysia. Sampai ke sudah, Malaysia tidak akan pernah maju jika hal ini sering menjadi permainan para politikus untuk mendapatkan kuasa. Yang menjadi eksperimen dan uji kaji dan diberikan harapan palsu adalah rakyat dan generasi-generasi baru yang akan mendiami Malaysia 10 tahun, 50 tahun dan 100 tahun ke hadapan. Sebagai penutup, kemajuan sesebuah negara bergantung kepada jiwa sesebuah negara untuk dipersembahkan kepada dunia. Dan jiwa sesebuah negara ditentukan oleh jiwa sesebuah bangsa. Benar. Bangsa di sini bukanlah bangsa yang terpisah oleh sekat-sekat bahasa ataupun ras, tetapi bangsa Malaysia atau bangsa Indonesia. Bangsa sesebuah negara, negara bangsa. Bahasa jiwa bangsa menjadi kata-kata keramat yang masih lagi menjadi teori di Malaysia. Bahasa jiwa bangsa. Manakala kalimat dalam lirik lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, sudah menjadi realiti di dalam masyarakat Indonesia. Takkanlah ketika Indonesia sudah menjadi 4 kekuatan besar ekonomi dunia, Malaysia terkial-kial dengan wacana dan diskusi pembentukan bangsa Malaysia dan isu-isu bahasa yang seharusnya sudah diselesaikan dari awal lagi. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada Drama Politikus. Anda jangan lupa pergi ke channel Drama Politikus, klik butang subscribe-nya guys dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Drama Politikus. Seperti yang dikatakan oleh Drama Politikus memang benar guys. Kerana di Malaysia pun kita sudah tahu ada 3 jenis sekolah SK, iaitu sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah jenis kebangsaan Chonghua dan sekolah jenis kebangsaan yang Melayu punyalah, sekolah kebangsaan biasa. Dan di situ kita nampaklah ada sekolah Cina, ada sekolah Tamil dan ada sekolah untuk orang Melayu. Tetapi apabila kami sekolah menengah, masuk ke sekolah menengah, kami akan digabungkan sekali lah. Cuma waktu sekolah rendah saja. Kalau di Indonesia cakap sekolah rendah, sekolah apa? SD. Waktu SD saja kita akan dipisah-pisahkan sekolah. Tetapi ada juga orang Melayu sekolah di tempat China. Di China pula. Maaf guys. Orang Melayu sekolah di sekolah Chonghua Cina dan ada juga orang Cina dan sekolah orang India sekolah di sekolah kebangsaan Melayu. Ada, tetap ada. Cuma tidak ramai lah. Mereka akan lebih fokus pada sekolah kebangsaan mereka sendiri. Begitulah lebih kurang guys. Dan di situ pun kita sudah tahu bagaimana harusnya Malaysia mencontohi Indonesia. Bagaimananya Indonesia membuat satu sekolah saja, iaitu satu jenis sekolah saja. Kau Chinese ke, kau Bugis ke, kau Melayu ke, dan kau Dayak ke, kau apa kaum sekalipun, ada 1,340 suku di dalam Indonesia, tetapi mereka dapat bersatu di dalam satu sekolah dan mereka boleh bersekolah bersama-sama di dalam satu jenis sekolah. Itu yang saya sangat respect, itu yang saya sangat hormat kepada Indonesia. Bagaimana pemimpin-pemimpin Indonesia daripada zaman dulu, Soekarno lagi, mereka sudah membimbing ataupun memimpin ataupun untuk mendidik semua kaum yang ada di Indonesia untuk bersatu, untuk menjadi satu kelompok. Bukan ada kelompok ni, kelompok itu, kelompok itu. Itu yang kita tidak mahukan. So, walau bagaimanapun, di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung guys. Itulah kata-kata yang saya boleh katakan di sini. So guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya, Brozul. So guys, jaga diri anda, keluarga anda, ibu bapa anda dan termasuk juga anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.